rekodkan. Okey, kita lihat. Okey, 9.1 iaitu taburan sumber semula jadi utama dunia. So, kita dah lihat, okey, sumber tenaga utama dunia terbahagi kepada, okey, kalau kita lihat ini, iaitu sebenarnya sumber tenaga dunia ni terbahagi kepada dua. Ya, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sekali kalau kita lihat, iaitu sumber tenaga bahan bakar dan sumber tenaga alternatif. Okey. Lihat di sini, cikgu bulatkan sumber tenaga bahan bakar dan sumber tenaga alternatif. Okey. So, kalau sumber tenaga bahan bakar iaitu sumber tenaga yang diperolehi daripada petroleum, gas asli dan juga arang batu. Manakala sumber tenaga alternatif ialah ombak, angin, geoterma, air, suria dan juga biomas. Kita akan lihat satu persatu. Sumber tenaga alternatif ni adalah sumber tenaga, okey, pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua. Macam mana jadi pilihan kedua? Jom kita tengok. Seperti mana kalau kita lihat, kalau di Arab Saudi, okey, gambar-gambar ini merujuk kepada apa tahu? Sumber tenaga utama dunia di negara-negara utama seperti, okey, Arab Saudi terkenal dengan petroleum. Okey, dan uniknya petroleum di Arab Saudi dan juga di kalau Arab Saudi dan juga di Amerika, diorang akan mengorek petroleum daripada atas tanah. Compare to Malaysia, Malaysia dia akan ambil petroleum daripada tengah-tengah laut. Itu perbezaannya. Perbezaan yang ketara tentang petroleum daripada Arab Saudi, okey, ataupun Iraq ataupun juga daripada Amerika dengan petroleum daripada Malaysia. Memang sangat berbeza. Okey. Kemudian gas asli juga banyak terdapat di Amerika, gas asli yang digunakan untuk gas-gas memasak dan sebagainya, dan juga arang batu yang banyak terdapat di Rusia. Dan ini adalah sumber tenaga bahan bakar, iaitu sumber tenaga daripada bahan-bahan yang dibakar. Okey, arang batu dan sebagainya. Manakala kalau kita lihat di sini pula, ini adalah sumber tenaga, okey, yang alternatif, iaitu seperti geoterma. Geoterma di Iceland. Okey, so Iceland ni geoterma adalah kita kata sebagai menggunakan pemanasan, okey, pemanasan air daripada perut bumi tu, dan pemanasan air itulah yang menjadikan sumber tenaga bagi mereka. Geoterma, itu dipanggil geoterma. Kemudian kalau di Belanda, dia menggunakan sumber tenaga alternatif iaitu menggunakan tenaga angin. Sebab itu kalau Belanda, okey, Belanda banyak terkenal dengan dia punya kincir angin ataupun kipas-kipas angin yang besar-besar ni. Itu di Belanda. Okey. Kemudian kalau di Perancis, okey, dia akan menggunakan tenaga ombak. Ini ombak, maknanya tenaga alternatif yang tidak mencemarkan. Dan tenaga ombak ni, ombak, angin, geoterma ni akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Dia akan tukar kepada tenaga elektrik. Kalau di Jepun, menggunakan tenaga suria. Sama macam Malaysia lah. Tenaga suria iaitu tenaga daripada cahaya matahari. Kalau di China, akan menggunakan tenaga air iaitu melalui empangan-empangan ni. So, tenaga air di China memang menjadi keutamaan, dan juga tenaga biomass. Okey, biomass banyak terdapat di India. Okey, siapa tahu apa itu biomass? Siapa tahu apa itu biomass? Saja nak tanya. Okey, tahu ke tak tahu biomass tu apa? Adakah ia bagi SIM? Tidak. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, biomass ni adalah sebenarnya sumber tenaga yang datang daripada najis. Sama ada najis haiwan ataupun daripada najis manusia. So, najis terutama sekali najis haiwan sebab di India banyak
okey, banyak najis-najis yang boleh diperolehi. Terutama sekali najis daripada lembu. Sebab di India, mengikut budaya mereka, India memang negara yang mengharamkan penyembelihan lembu. Mengharamkan penyembelihan lembu. Jadi lembu tu dibiarkan merata-rata, maka terdapat banyak najis merata-rata. Najis lembu itu. Jadi menyebabkan mereka telah mengambil najis itu dan menjadikan mereka najis-najis itu sebagai bahan bakar. Macam mana? Adakah dia bakar najis tu? Tak. Sebenarnya najis-najis itu kalau dikumpulkan satu tempat, dia akan mengeluarkan gas. Dan gas itulah yang menjadi bahan bakar untuk memasak dan sebagainya. Percaya tak? Kan? Percaya. Percaya. Sebab ada stesen jana kuasa yang berasaskan sumber biojisim. Ya, betul. Ya, biojisim dan juga biomass. Betul. Dan kalau kamu tak percaya lagi kan, semasa cikgu di universiti dulu, okay, even kawan cikgu sendiri pernah buat eksperimen di mana dia telah cuba untuk membakar angin kentut. Angin kentut tu dia nak bakar. Jadi pada satu ketika dia ajak kami ramai-ramai dalam bilik, kemudian dia pun menyalakan lighter dia, kemudian dia kentut. Okey, dan dia nyalakan dekat-dekat dengan punggung dia lah. Kemudian bila angin kentut tu keluar, terus menyambar kepada api itu dan memang membakar. Memang membakar. Bermakna bermakna di sini kalau pijat nanti keluar gas. Ya. Jadi memang betul, ianya memang menghasilkan gas yang dipanggil gas metana. Pernah buat jangan buat. Cikgu cerita je, jangan korang buat. Kalau korang buat, tanggung sendiri. Sakit. Ya. Jangan buat. Okay. So memang terbukti bahawa najis-najis ini memang ada gas yang boleh menghasilkan pembakaran. Yes, betul. Benar sih, benar. Jangan dicuba ya. Okey. Sebab dikhawatiri akan membakar lubang punggung kamu, maka kamu tak boleh buang air besar. Jangan buat pasal. Jangan buat. Baik. Cikgu cerita je sebenarnya kan. Cikgu cerita dia dan memang itu pernah berlaku. Baik. So itu kita telah fahami tentang dua sumber tenaga, iaitu sumber tenaga bahan bakar dan sumber tenaga alternatif. Okey. So krisis sumber semula jadi di dunia berlaku. Okey. Kalau dikatakan krisis ni sebenarnya adalah kita katakan sebagai krisis ni sebenarnya merujuk kepada masalah. Okey, masalah sumber semula jadi di dunia. Di mana kalau kita lihat oleh kerana eksploitasi ni maknanya penggunaan yang terlalu banyak dan juga penerokaan sumber yang secara berterusan dan tidak terancang. Ini mengakibatkan kuantiti sumber semula jadi dunia ini semakin berkurangan. Sebagai contoh, kalau kita lihat petroleum, kalau katakan bilangan kenderaan yang ada di dunia ni, bilangan kenderaan makin bertambah, maka akan menyebabkan banyak penggunaan petroleum. Dan petroleum akan kehabisan. Dan dianggarkan bahawa petroleum akan kehabisan dalam tempoh antara 50 hingga 60 tahun sahaja lagi. Kemudian habis. Jadi semua tengah fikir macam mana pula agak-agaknya kalau katakan kalau dah habis petroleum tu bermakna kenderaan semua nak pakai apa untuk bergerak. Sebab itu kalau kita lihat banyak pengeluar-pengeluar kereta seperti Honda, seperti Toyota telah mencipta kereta-kereta yang menggunakan elektrik dan juga seperti Tesla. Yes, Tesla juga telah mencipta kenderaan elektrik. Jadi itu antara usaha-usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada petroleum. Mungkin kamu boleh cipta kenderaan-kenderaan yang tidak menggunakan petroleum. Ya sayang. Kopi lah. Cikgu tadi manis sangat. Kopi lah ya. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini,
di mana mungkin kamu boleh cipta kenderaan yang tidak menggunakan bahan bakar. Sebagai contoh, mungkin kamu boleh gunakan kenderaan macam Flintstone. Flintstone dia punya kereta dia tak pakai petroleum kan? Flintstone pakai apa Cikgu lupa lah, lama tak tengok cerita tu. Flintstone guna kaki Dia naik kereta guna kaki dekat bawah tu kan. So itu mungkin juga cara untuk menjimatkan petroleum sebenarnya. Okey. Baik. Tu cerita Flintstone. Okey. So kalau kita lihat di sini, krisis-krisis yang berlaku. Krisis sumber semula jadi dari sudut kita kena tengok daripada beberapa aspek, iaitu kita akan tengok daripada sudut ekonomi, politik, kemudian juga dari sudut masyarakat dan juga alam sekitar. Sebagai contoh, kalau kita lihat daripada ekonomi daripada ekonomi. Kalau kita lihat krisisnya ialah pendapatan negara pengekspor dan pengimport tidak menentu ekoran daripada kekurangan sumber dan kenaikan harga komoditi. Baik. Untuk difahami senang saja. Sebagai contoh kalau kita lihat kekurangan sumber dan kenaikan harga komoditi. Pendapatan negara pengekspor. Sebagai contoh, kita ambil Malaysia. Malaysia dia ambil petroleum daripada tengah-tengah laut dan diekspor tau. Maknanya dijual keluar negara. So bila dijual keluar negara, lama kelamaan petroleum di negara kita akan sikit, betul tak? Akan berkurangan. Jadi ini akan menyebabkan kenaikan harga. Terima kasih sayang. Diorang request ni. Sebenarnya orang cari juga tu. Bukan ada kat bilik Lala. Saya nak pakai lampu malam ni. Boleh ambil satu lah. Baik. So, hari ni kita minum kopi dulu, dan kita gunakan kopi dan juga pistol. So, so siapa-siapa yang nak tertidur, hati-hati. Kena tembak nanti. Baik. Baik. Kembali. Abdul Rahman. Cikgu, saya nak tanya. Venezuela dulu antara negara yang terkaya kan cikgu? Venezuela sebenarnya daripada sudut sejarah, yes, antara negara terkaya. Dia kaya dengan macam mana dia boleh jadi kaya cikgu? Adakah disebabkan minyak petroleum? Ya, betul. Dan macam mana boleh Venezuela jadi miskin sekarang ni? Venezuela ni sebenarnya adalah salah sebuah negara yang tidak stabil, di mana negara dia banyak berlaku perang saudara, kemudian juga banyak berlaku perebutan kuasa dan ketidakstabilan politik. Apabila ketidakstabilan politik itu berlaku, negara macam mana kaya pun mereka tak dapat eksploitasi bahan mentahnya secara optimum. Itulah sebenarnya kelemahan sesebuah negara kalau tidak stabil. Macam negara kita kan. Nasib baik negara kita ni walaupun bertukar pemimpin, bertukar Perdana Menteri, kita still negara kita stabil dan tidak berlaku huru-hara. Jadi aktiviti petroleum, aktiviti ekonomi terus berjalan seperti biasa. Sebab itu negara kita bergolaklah macam mana pun kita still prosper compared to Venezuela. Nampak tak? Sebab itu pentingnya kestabilan politik. So tak apa, Rahman, nanti kita boleh semak sama-sama tentang Venezuela itu ya. Bagus. Baik. So kalau kita lihat pendapatan negara pengekspor tu macam Malaysia tadi, tidak menentu. Sebab apa tahu? Sebab petroleum semakin sikit dan juga bila semakin sedikit harga petroleum itu akan meningkat. Dan naik. Jadi kenaikan harga petroleum ini semua akan menjejaskan pengimport dan juga pengekspor. Dan ini yang dikatakan sebagai krisis sumber semula jadi dunia. Nampak tak? Itu memang bahaya tu. Kemudian kalau kita lihat
kenaikan harga sumber seperti petroleum dan gas asli dalam pasaran dunia memang tak boleh nak dihalang. Sebagai contoh pernah kalau kita lihat kat Malaysia sendiri back to the 2020 2019 kalau kamu ingat, pernah dulu minyak harga petroleum kenderaan mencecah RM2.50 seliter. RM2.50 hingga RM2.70 seliter. Mahal tu. Memang mahal. Tapi sekarang ni dah kurang, sekarang ni dah turun balik dan sekarang ni kalau cikgu RM2.10. RM2.10, RM2.15. Walaupun ingat walaupun perbezaan dia sen-sen saja, tetapi dia akan jadi mahal sebab kita tak pernah isi minyak kereta pakai liter. Kita ingat mak bapak kamu kalau isi minyak, dia tak akan isi, saya nak beli 1 liter minyak. Tak ada. Tak ada. Dia at least RM50. RM60. Dia macam tu. So bila harga minyak mahal, tiba-tiba kena isi RM50 tak cukup. Kena tambah lagi ni. Bermakna minyak telah menjadi lebih mahal. Itu kenaikan sumber petroleum ini menjejaskan jugalah pasaran dunia. Kemudian dari sudut ekonomi, peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang yang menurun, kemudian pendapatan negara pula merosot dan kuasa beli yang lemah. Okey. Yang ini sebenarnya apa yang berlaku semasa sekarang ini, iaitu pandemik ni. Kalau kamu perasan walaupun dalam keadaan pandemik ini, tetapi kos sara hidup tinggi. Di mana kalau kita lihat sekarang ni, bahan-bahan makanan harganya pun telah naik. Tak percaya cuba korang tengok dekat Food Panda dengan Grab Food. Korang tengok harga dia. Kadang-kadang pisang goreng pun cecah RM5. Pisang goreng 3-4 ketul dah RM5. Nasi yang dulu kita beli nasi ayam pun kan, sekarang tak mainlah RM4, RM5, kurang-kurang RM7. Nampak tak? Jadi ini kenapa harga dia meningkat? Kerana kos untuk menyiapkan makanan itu telah meningkat. So itu menyebabkan kos sara hidup meningkat. Peningkatan kos sara hidup itu menyebabkan nilai mata wang kita menurun. Apa maksud nilai mata wang menurun? Kalau korang pernah ikut tak mak bapak kamu pergi shopping? Kalau kamu ikut mak bapak kamu pergi shopping, seperti pergi Giant ke, pergi Speedmart ke kan. Kalau bawa troli, beli barang banyak-banyak, kamu tengok banyak-banyak tu kan. Kalau banyak-banyak tu, bila mak kamu bayar, 300. Kadang-kadang 400. Tetapi kan, mungkin mak kamu pernah cakap, dulu sebenarnya kalau banyak-banyak macam ni pun baru RM100. Sekarang kalau banyak macam ni dah 300-400 dah. Maknanya apa? Maknanya nilai wang kita dah menurun. Kerana apa? Nilai mata wang kita menurun sebab pendapatan negara pun dah menurun. Jadi mata wang kita dah memang turun, so menyebabkan harga barang itu semakin naik. Sebab itu barang-barang jadi lebih mahal. Nampak tak? So ini krisis tau. Ini krisis. Tak percaya kalau kita lihat kamu ingat tak dulu duit belanja kamu kat sekolah rendah berapa sen? Berapa ringgit? Duit belanja kamu kat sekolah dulu. Sekolah rendah. Berapa ringgit? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sekolah rendah RM1, RM3, RM2 je. Itu masa sekolah rendah. Sekolah menengah? Masa kamu form 1, form 2 dulu? Berapa ringgit? Naik RM3, naik RM5. Nampak tak? So, mungkin kamu akan tertanya, kenapa dulu sekolah rendah RM1, RM2 cukup je? Sekarang ni, bila naik sekolah menengah, dia punya duit belanja, kena bagi RM5. RM2, RM3 dah tak cukup. Kerana apa? Kerana bila dah besar nak beli lagi sebab lapar. Itu memang betul. Tetapi sebenarnya paling jelas apa tahu? Iaitu semasa sekolah rendah kamu dulu, harga makanan tu masih murah. Harga bahan-bahan makanan tu masih murah. Tapi bila kamu pindah ke sekolah menengah, harga makanan kamu tu, bahan-bahan dia telah pun naik. So ini menyebabkan apa? Duit RM2, RM3 tak cukup. Kena kurang-kurang RM5. Kristina kata, duit belanja saya RM10 sehari habis. Ambil kau.
Okey. Tapi Christina ni cikgu tahu. Dia makan kemudian dia belanja kawan-kawan. Betul tak Christina? Suka belanja kawan-kawan ni. Bihun sup mahal. Serius lah, bihun sup berapa? Bihun sup sekolah kat kantin sekolah mahal ke? Oh, makanan kat kantin mahal ya? Makanan kat kantin dia jual macam kat restoran kat luar harga dia. RM4.5 kat sekolah dia. Mak ai. Bihun sup RM4.5. Okey. Dulu chicken chop RM5 kot, padahal berapa keping je. Okey. Nampak tak? Peningkatan kos sara hidup menyebabkan mata wang kita menurun. Tapi kalau nak dibandingkan korang dengan cikgu, kan? Dulu cikgu sekolah rendah, duit belanja 50 sen. Duit belanja 50 sen. Tetapi 50 sen apa yang kita boleh dapat? 50 sen tu nasi lemak beserta sambal dan juga kacang serta telur dan juga sotong. Dan juga ada telur tu. Sotong komplit. Banyak pula tu. 50 sen. Zaman cikgu sekolah rendah dulu. Heavennya. Okey, sekarang dah tak dapat dah. Sekarang dah tak dapat. Sekarang tak dapat 50 sen. Okey, jadi duit tukar je kan. Okey. Ayah kata nasi lemak 20 sen. Betul. Kan? Sekarang ya Allah, berganda-ganda. Jadi itu krisis. Okey, krisis dari sudut ekonomi. Kerana peningkatan kos sara hidup akibat daripada krisis sumber-sumber tenaga ini sebenarnya. Dia berkait dia kita kata sebagai chain reaction, maknanya reaksi berantai. Okay, itu yang berlaku untuk krisis ekonomi. Kemudian dari sudut politik pula, okay, kalau kita lihat perebutan, ini politik lah ni. Okay, perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi, okay, antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah dan peperangan memang berlaku. Dan tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber dan juga berlaku konflik politik dalaman sesebuah negara, ekoran timbulnya pelbagai krisis-krisis ekonomi. Sebagai contoh, untuk pengetahuan kamu, back to the 1998 sampai 1999, Amerika Syarikat pernah menyerang Iraq. Pernah menyerang Iraq, kerana dikatakan bahawa Iraq itu dipimpin oleh Saddam Hussein, yang mana dikatakan Saddam Hussein itu memiliki banyak peluru-peluru berpandu yang bertujuan untuk menyerang negara-negara jiran Iraq seperti Iran, seperti Dubai, seperti Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya. Jadi Amerika Syarikat ini tanpa disuruh sesiapa, diorang terus menyerang Iraq. Kemudian mereka mencari peluru berpandu itu. Sebiji peluru berpandu pun tak jumpa. Rupa-rupanya dia pergi menyerang Iraq tu, dia orang pergi menyerang Iraq tu bukan kerana peluru berpandu sebenarnya, tetapi mereka nak kuasai petroleum yang banyak terdapat di Iraq. So itu contoh apa? Itu contoh perebutan kawasan. Dan ini berkait rapat dengan politik. Nampak tak? Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ya. Kenapa tak minta aja? Pada waktu itu, Iraq tidak mahu berurusan dengan Amerika. Tidak mahu berurusan dengan Amerika. Amerika tak kena hukum ke cikgu? Senang gua cakap. Ya. Sebenarnya Amerika tak kena hukum. Sebab apa? Amerika cari alasan. Alasan dia apa? Iaitu peluru berpandu. Alasannya peluru berpandu. Dan ini akan membahayakan negara-negara lain. So Amerika Syarikat ni dia berlagak seperti polis dunia. Jadi dia pun pergi sana. Dia pun pergi sana bertahun-tahun. Tak jumpa pun, tak apa. Kami tengah cari. Selepas 2 tahun, tak ada pun, tak apa. Kami tengah cari. Mesti ada ni. Sudahnya sampai sekarang tak ada. Sejak bila Amerika ambil tahu pasal negara orang? Sebenarnya Amerika memang sentiasa ambil tahu negara orang. Tahu sebab apa?
Sebab kalau negara itu ada kepentingan bagi Amerika, memang dia ambil tahu. Contohnya kalau negara itu kaya dengan petroleum, kalau negara itu kaya dengan emas, kaya dengan berlian, dia akan ambil tahu. Dia akan ambil tahu. Kan. Dia akan ambil tahu pasal saya ke kalau saya handsome. Okeylah. Kalau kamu handsome, kalau itu krisis apa tu? Nak kata kalau krisis kamu handsome tu krisis ekonomi bukan. Nak kata krisis politik pun bukan. Okey. Nak kata krisis masyarakat. Mungkinlah krisis masyarakat. Perebutan calon suami. Allahu Akbar. Okey. Krisis masyarakat tu, krisis masyarakat. Okey, baik. Okey. So kita lihat krisis masyarakat. Okey, krisis masyarakat. So kita dah tengok ekonomi dan juga kita dah tengok politik. Dan krisis ekonomi ataupun kita tengok krisis masyarakat ya, iaitu dari sudut masyarakat iaitu peningkatan kadar kemiskinan. Maknanya peningkatan bilangan orang-orang yang miskin. Kemudian juga peningkatan kadar kebuluran. Maknanya peningkatan bilangan orang-orang yang kebulur ataupun tak cukup makan. Dan wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat seperti masalah perjudian, masalah keluarga yang bercerai-berai, masalah sosial, jenayah dan sebagainya. Itu masyarakat. Dan dua daripada ini memang sedang berlaku di negara kita akibat daripada pandemik. Perasan tak? Kadar kemiskinan, ramai orang yang jatuh miskin. Ramai yang miskin dah. Kemudian yang kedua, ramai yang kebuluran, iaitu ramai dah keluarga-keluarga yang tak cukup makan dalam masyarakat kita. Dan belum lagi cerita tentang masalah sosial dalam masyarakat kita ni. Masalah sosial seperti ramai orang yang terbabit dengan perjudian. Mungkin berjudi secara online. Kemudian masalah sosial seperti macam-macam lah. Jenayah dan sebagainya. Itu memang krisis-krisis yang berlaku di dunia ya, bukan di Malaysia saja, di dunia juga. Dan kalau kita lihat di sini, dan dari sudut satu lagi iaitu krisis terhadap alam sekitar. Di mana kalau kita lihat berlakunya kemerosotan kualiti alam sekitar. Contohnya kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Kamu tahu kan flora tu ialah tumbuh-tumbuhan dan fauna tu ialah haiwan. Kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Begitu juga berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian sumber semula jadi semakin berkurangan. Maknanya di sini, bayangkan kalau kamu jadi Perdana Menteri bagi Malaysia. Kamu kena fikirkan semua ni. Bayangkan kamu kena fikirkan dari sudut ekonomi. Kamu kena fikir masalah krisis-krisis ekonomi. Kemudian kamu kena fikir pula krisis-krisis dari sudut politik. Begitu juga krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Dan juga krisis dari sudut alam sekitar. Jadi, persoalannya, kami ingat senang nak jadi Perdana Menteri? Senang ke nak jadi Perdana Menteri? Susah. Banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Semua nak kena fikir. Jadi itulah krisis-krisis sumber semula jadi. Baik. So, kalau kita lihat di sini, suka cikgu untuk kita lihat tentang jelaskan 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi. 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi. Baik, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, krisis sumber semula jadi ini yang mana satu? Yang mana satu? Adakah ekonomi? Adakah politik? Adakah masyarakat? Ataupun adakah alam sekitar? Sebenarnya, kamu boleh ambil dari keempat-empat aspek ini.
Sebab keempat-empat aspek inilah yang dikatakan sebagai krisis semula jadi. Krisis sumber semula jadi. Jadi, kalau kita lihat apakah cadangan? Okey, ini soalan kebat ni. Okey, jelaskan 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi. Kalau cikgu bagi soalan macam ni saja, confirm kamu tak boleh jawab. Confirm tak boleh jawab. Tetapi kalau kita fokus kepada aspek tertentu, contohnya langkah terbaik untuk menangani krisis semula jadi. Okey, so kita kena selesaikan satu dulu, iaitu macam mana nak menangani krisis alam sekitar ini. Okey, kita ambil daripada sudut alam sekitar dulu. Okey, kita ambil daripada sudut alam sekitar dulu. So macam mana nak ambil nak buat langkah-langkah untuk menangani krisis sumber semula jadi dari sudut alam sekitar. Okey, semua boleh letakkan cadangan kamu dalam grup chat. Apa cadangan kamu untuk menangani krisis alam sekitar? Maknanya kemerosatan kualiti alam sekitar, kemusnahan pelbagai flora dan fauna, ketidakseimbangan alam sekitar, sumber semula jadi semakin berkurangan. So, apakah cadangan kamu? Okey. Mengadakan kempen. Okey, kempen apa tu Fatin? Okey. Okey, memperketat undang-undang. Mengharamkan pembalakan haram. Mengharamkan pembalakan haram. Pembalakan haram tu memang dah haram dah, kan? Mengawal eksploitasi tidak terkawal. Cikgu. Okey. Tak pernah lagi mengawal pembalakan makruh. Tak pernah lagi. Okey. Pembalakan haram ada. Okey. Haram dan halal aja. Okey. Baik. Alright. Okey cikgu. Alah Maisara ni cikgu gurau jelah. Okey. Baik. Baik, antara idea-idea yang kamu berikan ni memang adalah idea-idea yang terbaik. Dan idea-idea ni cikgu kongsikan dengan semuanya. Okey, dengan semua para pelajar. Iaitu kalau kita lihat di sini berkaitan dengan 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi. Okey. Baik, so cikgu akan letakkan di sini iaitu bagaimana untuk menangani krisis ini, iaitu 3 langkah terbaik untuk menangani krisis semula jadi. Okey, so antara yang cikgu boleh ambil ni yang pertama sekali iaitu mengadakan kempen yang diberikan oleh Fatin. Okey, bagus Fatin. Okey, so cikgu akan letak kat sini. So mengadakan kempen. Okey, so mengadakan kempen, kemudian Ikhwan Haziq. Okey, memperketatkan undang-undang. Okey, bagus, memperketatkan undang-undang. Okey, baik, seterusnya kita akan berikan yang seterusnya iaitu menjalankan hubungan baik dengan negara lain. Okey, tak apa, kita akan bincangkan pilihan-pilihan jawapan kamu ni ya. Don't worry. Okey. Okey, kemudian mengharamkan pembalakan haram daripada Maisara. Seronok juga jawapan pelik-pelik ni kan. Okey. Mengharamkan pembalakan haram. Kemudian mengawal eksploitasi tidak terkawal daripada Abdul Rahman. Okey, bagus Abdul Rahman. Okey, kita akan ambil. Okey, mengawal eksploitasi tidak terkawal. Kemudian mengawal eksploitasi haram. Okey, sama je. Kalau saya ban TikTok, Allah. Mengamalkan 3R. Bagus. Mengamalkan 3R. Okey, so itu daripada Kristina. Okey. So bagus Kristina. Okey, mengawal ataupun kita kata mengamalkan 3R. Okey, letak security kamera kat dalam hutan. Okey, macam-macam kau orang ni. Okey, baik. Secara umumnya, semua yang kamu berikan ni betul. Okey, semua yang kamu berikan ini betul. Tetapi perlu penjelasan yang lebih mendalam. Sebagai contoh, okey, sebab cikgu nak melatih kamu berfikir secara lebih detail. Contohnya 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi, iaitu mengadakan kempen. Kempen apa? Iaitu kempen, mungkin kamu boleh ambil kempen kesedaran, okey, berkaitan dengan pencemaran alam. Berkaitan dengan pencemaran alam. Kempen kesedaran berkaitan pencemaran alam.
So apakah dia punya kesan dia? Kesan dia akan menyebabkan apa? Okey. Okey. So kesan dia akan manusia sedar. Okey, jadi kita kata bahawa manusia akan sentiasa manusia akan bekerjasama menangani masalah ini. Maknanya manusia akan berusaha berusaha mengurangkan pencemaran. Okey. Sebab macam sekarang kalau kita lihat sekarang ni. Okey, contoh macam kita sekarang ni Okey, kita dah ada kesedaran bahawa plastik ini sebenarnya akan mencemarkan alam, dan plastik adalah salah satu bahan yang tidak boleh diuraikan oleh bumi, betul? Jadi sebab itu kalau kita lihat, bila lama kelamaan masyarakat dah mula sedar, so masyarakat kalau kita lihat mak bapak kita, kalau mak bapak kita pergi ke shopping kompleks ke ataupun mall ke kan, nak beli barang-barang, dia orang akan bawa beg sendiri. So tak nak beli plastik lagi. So bawa beg sendiri kan. Ataupun bawa beg kain ke kan. Itu maknanya apa? Kesedaran berkaitan pencemaran alam. Itu kesedaran. Dah sedar dah. Nampak tak? Itu langkah yang pertama. So ini yang dibawa oleh Fatin. Terima kasih banyak Fatin. Okay. Dan juga bagus. Memperketatkan undang-undang. Memperketatkan undang-undang ni betul, tapi undang-undang apa? Memperketatkan undang-undang berkaitan pencemaran alam. Pencemaran alam. Dan di sini kamu boleh buat huraian dia. Supaya apa? Supaya memperketatkan undang-undang ni supaya apa tahu? Supaya pesalah, orang yang melakukan pencemaran itu, pesalah akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. So nampak tak? So ini kaedah geografi di mana apa tahu? Kalau kamu nak beri satu idea, berikan secara lengkap. Jangan bagi pendek-pendek je. Jangan bagi pendek-pendek je, bagi lengkap supaya kamu akan boleh berfikir, oh macam ni. Nampak tak? So 3 langkah ini. Ini contohlah contoh. Daripada Amjad menjalankan hubungan baik dengan negara lain. Cikgu rasa bukan menjalankanlah. Sebaik-baiknya menjalinkan. Menjalinkan hubungan baik dengan negara lain. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat dapat membuat kerjasama. Kerjasama bagi mengawal eksploitasi sumber dan juga mengawal pencemaran. Nampak tak? So menjalankan hubungan baik dengan negara lain boleh, supaya dapat buat kerjasama bagi mengawal eksploitasi sumber dan pencemaran pun boleh. Tapi bukan menjalankan hubungan menjalinkan hubungan, jalin. Bukan jalan, bukan kicap jalin, tapi menjalinkan hubungan baik dengan negara lain. Dan juga daripada Maisarah iaitu mengharamkan pembalakan haram. Pembalakan tu dah memang haram, tapi kau nak haramkan juga. So sebenarnya mungkin istilah mengharamkan itu sebenarnya tak sesuai. Istilah mengharamkan itu tak sesuai. Sebenarnya iaitu apa? Kita boleh kata iaitu cara yang paling baik, pembalakan tu dah memang haram, iaitu kita kata membasmi. Membasmi pembalakan haram. Membasmi ni maknanya apa tahu? Menghapuskan pembalakan haram. Pembalakan sebenarnya ada yang halal. Ada ada yang halal, ada yang haram. Jangan kau ingat semuanya haram, tak. Iaitu kita boleh kata membasmi pembalakan haram. Supaya apa? Supaya caranya bagaimana? Mungkin nikah dulu baru halal, tengkorak kau.
Okey, membasmi pembalakan haram dengan apa? Okey, dengan menguatkuasakan menguatkuasakan undang-undang pembalakan. Okey, undang-undang pembalakan di mana sebenarnya pembalakan ni ada undang-undang dia yang tersendiri ya. Ada undang-undang dia yang tersendiri. Kamu tahu, pembalakan ni ada yang halal tau. Bukan halal lah tapi yang dibenarkan. Iaitu okey, dia kena ikut prosedur yang ketat iaitu kalau nak membalak ataupun nak ambil kayu-kayu balak mestilah di kawasan yang dibenarkan oleh kerajaan. Itu satu. Yang kedua, pembalakan itu mestilah dia keluarkan pokok-pokok yang ada diameter dia punya besar diameter pokok tu melebihi ada kita kata ukuran tertentu. Maknanya kalau pokok tu kecil-kecil tak boleh potong. Kena ambil pokok yang besar-besar aje. Ambil pokok yang besar-besar saja, tak boleh ambil pokok yang kecil-kecil. Tebang pokok yang besar-besar saja. Dia ada saiz dia. Kurang daripada diameter tu tak boleh potong. Dia mesti lebih daripada diameter tu. So itu dikatakan pembalakan yang dibenarkan. Pembalakan berlesen. Pembalakan berlesen. Memang ada. Jadi ini tujuan dia untuk apa? Untuk menjaga sumber hutan supaya sentiasa ada dan tidak pupus. Menguatkuasakan undang-undang pembalakan. Yes. Kemudian kita tahu bahawa Abdul Rahman memberikan maklumat iaitu mengawal eksploitasi tidak terkawal. Baik, bagaimana caranya? Untuk mengawal eksploitasi tidak terkawal, bagaimana caranya? Okey, maknanya eksploitasi ini maknanya penggunaan yang berlebihan. Okey, iaitu dengan cara apa? Okey, kita boleh menguatkuasakan undang-undang juga. Menguatkuasakan undang-undang. Di mana kalau ada pencemaran ataupun eksploitasi sumber yang berlebihan, maka syarikat itu boleh dikenakan denda ataupun hukuman. Maknanya menguatkuasakan undang-undang supaya eksploitasi itu eksploitasi itu terkawal lah. Kuatkuasakan undang-undang. Dan satu lagi, 3R. Mengamalkan 3R kata Kristina. 3R tu apa? Okey, reduce, kemudian reuse dan juga recycle. Betul? Okey, reuse, reduce dan juga recycle. Ia mengamalkan 3R. So, bagaimana nak buat huraian ni? Iaitu kamu kena iaitu ini perlu diamalkan oleh masyarakat. Okey, di mana kita kena tahu bahawa perlu beri kesedaran kepada masyarakat untuk mengamalkan 3R ini supaya dapat mengawal eksploitasi sumber. Nampak tak? So perlu beri kesedaran. Baik. So ini kaedah sebenarnya bagaimana untuk kamu menjawab soalan-soalan. Seandainya peperiksaan kamu ada soalan-soalan subjektif ataupun soalan-soalan struktur dan esei. Tetapi cikgu difahamkan selagi kamu PDPR ni, kamu takkan jumpa soalan-soalan esei. Kebanyakan katanya ada banyak soalan-soalan objektif. Am I right? Ke korang memang periksa ada tak soalan-soalan struktur, soalan esei, soalan-soalan esei? Ada tak dalam peperiksaan kamu selama ini? Sebelum-sebelum ni dalam PDPR? Ada? Ada juga Ikhwan Aziz Oh ada. Dahlia kata tak ada. I see. Sebab ada MRSM yang banyak je cikgu. Oh ya ke? Wayang Ana Waidah. Serius ah. Okey. Sebab ada MRSM yang menghubungi cikgu, dia kata dia orang tak buat soalan-soalan esei, dia orang banyak buat soalan-soalan objektif. Soalan-soalan objektif tu jadi macam push. Objektif je cikgu. Okey, cikgu saya malas. Oh, dia bergantung kepada cikgu lah juga. I see. Okay. Baik. So, inilah 3 langkah. Kamu boleh pilih mana-mana 3 langkah. Okey, dia minta 3. Kamu boleh ambil mana-mana.
Okay, untuk menangani krisis sumber semula jadi. Sebab kadang-kadang cikgu sekolah kamu akan tanya soalan ni. Okay, jadi sebab itu cikgu berikan jawapan siap-siap. Okay, jawapan kamu semua memang betul. Cuma perlukan huraian dan juga tambahan maklumat supaya jawapan itu lebih konkret dan lebih meyakinkan. Boleh faham? Okay, baik. Boleh faham semua okay. Kenapa hari ni korang ni mood nak tidur je macam kan?